Atika binti Johari. Nombor matrik saya ialah 286168. Saya akan menerangkan tentang topik berkaitan dengan matlamat pembangunan mampan ketiga, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Matlamat pembangunan mampan atau dikenali sebagai Sustainable Development Goal (SDG) yang mempunyai 17 matlamat dan 169 sasaran untuk dicapai. Kesihatan baik dan kesejahteraan merupakan matlamat pembangunan mampan yang ketiga. Antara tujuan matlamat ini adalah untuk mengakhiri wabak penyakit seperti AIDS, malaria, penyakit bawaan air dan penyakit yang berjangkit. Mengurangkan separuh jumlah kematian dan kecederaan akibat kemalangan lalu lintas, mencapai liputan kesihatan sejagat dan mengurangkan jumlah kematian akibat bahan kimia berbahaya di udara, air dan tanah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amni Nur Atika binti Muhammad Hanif, nombor matrik 286471. Saya akan menerangkan berkaitan tema matlamat pembangunan mampan yang ketiga, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Kesihatan yang baik dan kesejahteraan ini adalah teras kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang menyumbang dengan ketara kepada kemakmuran dan kekayaan dan juga kemajuan ekonomi. Ini kerana populasi yang sihat ialah lebih produktif, lebih menyihatkan dan hidup lebih lama. Kesihatan memainkan peranan penting dalam perasaan gembira kerana terdapat ramai orang yang menghidap penyakit tetapi kesihatan membolehkan mereka melawan penyakit. Hasilnya, ia dapat mencapai kecergasan fizikal seseorang. Kita boleh lihat dan sedari bahawa pencemaran berlaku di mana-mana, terutamanya di kawasan bandar. Ini semua disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di satu tempat. Sektor perindustrian berkembang dengan pesat. Punca pencemaran merupakan penggubalan sisa di darat dan air serta bahan-bahan kotor yang dilepaskan di udara sehingga merosakkan kebersihan alam. Pencemaran air ini menjadi pilihan dalam isu ini. Pencemaran air ini merujuk kepada perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan kepada manusia apabila digunakan. Pencemaran ini juga terpakai dari segi biologi, kimia dan fisika. Pencemaran banyak berlaku di sungai, laut dan tempat berair yang lain. Penularan COVID-19 telah menyebabkan kematian di dalam negara meningkat secara mendadak. Kerana penyakit ini telah meranggut nyawa bayi, kanak-kanak, dewasa dan orang tua. Pada 3 Mei tahun 2022, seramai 35,555 orang kematian disebabkan penularan COVID-19. Ini telah menyebabkan sasaran matlamat SDG ketiga terjejas, iaitu memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan. Akibat daripada pembuangan sisa kimia daripada kilang penapisan bersebelahan tanpa sebarang penapis, keadaan ini telah terjadi Sungai Kim-Kim, Pasir Gudang, Johor. Sikap seperti ini melepaskan batuk di tangga mesti dielakkan kerana ia merupakan budaya yang tidak sihat untuk pembangunan masyarakat. Langkah penyelesaian untuk pencemaran air ialah penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu menggubal akta alam sekitar untuk mencegah orang ramai daripada tidak membuang sampah serta sisa-sisa toksik di sungai. Ini dapat dijadikan teladan kepada orang ramai supaya tiada pelaku yang mencemarkan sungai. Cadangan penambahbaikan dalam isu pencemaran air adalah kita perlu mengeratkan hubungan dan bekerjasama menjaga sungai. Kita tanpa perlu menoleh ke belakang, sebaliknya menangani masalah tersebut secara muafakat kerana muafakat membawa berkat. Tiada siapa yang boleh menolong kita sekiranya bekalan air yang menyarai hidup kita suatu hari nanti. Penularan COVID-19 berlaku melalui titisan cecair dari hidung atau mulut seseorang individu yang telah dijangkiti apabila bercakap dan menghembus nafas. Virus-virus ini mudah merebak apabila individu berinteraksi secara bersemuka dengan jarak yang dekat atau di kawasan yang tertutup dengan pendaraan yang kurang baik. Antara penyelesaian yang dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan perintah kawalan penggerakan supaya tidak berlakunya penggerakan atau perhimpunan ramai seperti aktiviti keagamaan,
sukan, sosial dan budaya. Bekerjasama dengan pihak swasta dan NGO untuk mengatasi penularan wabak ini seperti menggunakan makmal dan hospital swasta. Dengan wujudnya slogan Kita Jaga Kita haruslah diperhatikan oleh rakyat Malaysia bersama-sama untuk mencegah penularan wabak ini. Perkara yang paling penting yang perlu kita amalkan ialah mencuci tangan, memakai pelitup muka, mematuhi arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga perlu mengelakkan pergi ke kawasan yang sempit dan sesak serta mengelakkan bersembang atau bercakap dengan jarak yang dekat. Kesihatan baik dan kesejahteraan merupakan aspek yang penting di dalam negara untuk meningkatkan kemajuan dan pembangunan di dalam negara. Rakyat yang mempunyai kesejahteraan dan kesihatan yang baik akan meningkatkan produktiviti untuk menjalankan aktiviti di dalam negara. Oleh itu, pentingnya peranan Matlamat Pembangunan Mampan yang ketiga untuk memastikan kehidupan yang sihat dan sejahtera untuk rakyat. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan berkualiti? Pendidikan berkualiti merupakan komponen yang terkandung dalam SDG 17, matlamat yang diharapkan menjelang tahun 2030, semua negara di dunia berupaya memenuhi matlamat tersebut. Program ini adalah bertunjangkan kepada prinsip No One Left Behind dengan bermatlamat menjamin semua orang menikmati matlamat tersebut dalam proses pembangunan negara yang berdaya saing, memenuhi hak asasi manusia yang menjurus kepada pembangunan sosial, ekonomi dan persekitaran. Salah satu matlamat SDG merupakan pendidikan berkualiti daripada 17 matlamat tersebut. Matlamat ini menetapkan objektif memastikan pendidikan berkualiti, eksklusif dan saksama serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua masyarakat. Matlamat SDG keempat, pendidikan berkualiti, menetapkan 10 sasaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Izzati binti S. Afandi Pemegang nombor matrik 285-188. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan di Malaysia. Sebelum tanah Melayu dijajah oleh British, sistem pendidikan di Malaysia adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam. Antara matlamat dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang cemerlang dari semua aspek serta membawa kemajuan kepada negara, malahan juga dapat mengimbangkan sosio-ekonomi negara. Isu pertama dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem persekolahan pelbagai aliran. Meskipun sistem pendidikan di Malaysia telah memasuki zaman era globalisasi seiring dengan perkembangan dunia, namun sehingga kini dalam sistem pendidikan Malaysia masih meneruskan kesinambungan iaitu sistem persekolahan yang lama dengan mengekalkan sekolah jenis kebangsaan Cina dan kebangsaan Tamil. Hal ini dikatakan demikian kerana menimbulkan isu yang sensitif dan perselisihan faham kepada masyarakat. Kedua adalah pengisian kurikulum. Pengisian ini merupakan salah satu platform bagi mendidik dan melatih seseorang individu agar dapat disiplin diri dalam semua aspek. Namun ia menimbulkan pandangan negatif dari beberapa pihak kerana pengisian ini di sekolah kebangsaan tidak menjadikan bahasa ibunda kaum Cina dan juga Tamil sebagai subjek wajib, sehingga juga menimbulkan masalah kepada ibu bapa mereka dengan tidak menggalakkan anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Ketiga, merealisasikan Wawasan 2020. Wawasan ini telah dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari. Namun timbul masalah iaitu jurang pencapaian pendidikan yang berbeza bangsa iaitu Melayu, Cina dan juga India, sehingga memberi kesan dan sukar untuk Malaysia mencapai wawasan ini. Antara puncanya adalah masalah kualiti hidup individu. Umum mengetahui bahawa pendidikan menjadi kunci utama sesebuah negara dalam melahirkan generasi berpendidikan tinggi agar melancarkan proses pembangunan negara demi kehidupan yang sempurna. Namun, kekangan yang dihadapi membawa kesan kepada pencapaian pendidikan yang berkualiti dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan masalah ketidakcukupan dalam mendapatkan keperluan asas
dengan perbezaan taraf hidup antara kaum. Justru, pendidikan suka diberi penekanan bermula peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat pendidikan tinggi. Secara tidak langsung menyukarkan dalam meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kualiti hidup seseorang dalam dunia pekerjaan. Punca yang seterusnya, ketidakseimbangan taraf pendapatan ekonomi negara. Masalah ini membawa kepada penyempitan ruang pelajar luar negara untuk sambung belajar di Malaysia. Ditambah dengan ketidakseimbangan mata wang negara menjadi masalah utama dalam meningkatkan pendidikan berkualiti. Kaedah mencapai kesaksamaan kepada semua gender. Langkah ini harus dilaksanakan dalam memantapkan pendidikan berkualiti. Hal ini disebabkan golongan minoriti, terutamanya golongan wanita, terhalang untuk berdiri sendiri dengan hak asasi yang sepatutnya dinikmati oleh mereka. Maka, pihak kerajaan telah memperuntukkan pelbagai dana melalui Belanjawan 2020 yang dilakukan seperti menyelenggara dan sebagainya. Kaedah seterusnya menawarkan peluang beasiswa pendidikan. Seperti sedia maklum, matlamat utama SDG 14 adalah untuk mencapai eksklusif dan saksama, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua individu. Usaha ini dilihat dengan peranan pihak kerajaan yang menyediakan beasiswa kepada seluruh pelajar Bumi Putera. Beasiswa ini diberikan dalam bentuk mata wang ataupun voucher kepada mereka yang pendapatan keluarga tidak melebihi RM1,500 dan memberi peluang untuk mereka mencapai pendidikan yang sempurna. Antara cadangan, mengemas kini Akta Pendidikan 1996. Kementerian Pelajaran Malaysia begitu komited dengan menyelidiki sistem pendidikan di Malaysia dengan merangka pelbagai strategi yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan dalam memartabatkan sistem pendidikan di Malaysia. Melihat keadaan tersebut, Akta Pendidikan 1996, kerajaan telah mengemas diri dan memperbaiki kelemahan yang terdapat di Akta Pelajaran 1961. Justru, akta ini diberi perhatian termasuklah mengambil kira gender kaum dalam melahirkan masyarakat majmuk yang berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Cadangan yang seterusnya ialah melancarkan sistem pendidikan lestari. Dalam menangani masalah tersebut, pihak kerajaan seharusnya memberi fokus kepada pendidikan lestari dalam menjamin sistem pendidikan yang sedia ada selaras dengan hasrat pada tahun 2020 mencapai kemakmuran bersama. Dengan melihat pencapaian wawasan 2020 yang belum dipenuhi dengan perkembangan yang begitu pesat dalam era teknologi. Kesimpulannya, pendidikan yang berkualiti merupakan salah satu sebahagian daripada satu keperluan dan perkara yang penting, dan melalui penekanan dalam pendidikan yang berkualiti mampu menjadikan negara Malaysia sebagai pusat pendidikan yang bertaraf dunia.